Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Seperti yang dijanjikan, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana hendak menukar lukisan 3D solid kepada lukisan ortografik. Okey, berikut ialah bongkah 3D solid yang telah kita hasilkan pada pelajaran sebelum ini. Okey, sebelum kita hendak menukar bongkah 3D solid ini ke lukisan ortografik, pastikan kita lakukan 4 perkara yang berikut. Pertama, pastikan semua garisan atau objek berada pada layer kosong. Okey. Macam mana kita hendak pastikan? Okey, highlight semua ni. Kemudian klik di bahagian layer control dekat layer properties ni. Okey. Kita klik balik. Okey, memang kita buat dalam layer kosong lah. Okey, kedua, pastikan UCS adalah UCS World. Okey, kita pergi ke toolbar UCS ni, pastikan kita klik pada UCS World ni. Okey, yang ada simbol bumi ni. Yang ketiga, grid mode telah dimatikan. Okey, grid mode ada pada bahagian bawah ni. Okey, F7. Okey, kita matikan dia. Yang keempat, pastikan visual style dalam 2D wireframe. Okey, visual style, pergi ke toolbar visual style. Okey, klik 2D wireframe. Okey, 4 perkara tadi saya telah pun lakukan. Jadi, langkah yang seterusnya kita pergi ke layout 1. Okey, ini di bahagian layout 1 yang mana kalau kamu tengok sini, kita punya space telah pun tukar jadi paper. Okey, kalau nak dibandingkan dengan bahagian model, okey, dia tulis model space. Sekarang ni kalau layout 1 dia dalam paper space, yang mana bila lukisan ini berada di atas sehelai kertas, macam ni lah yang akan kamu lihat. Tetapi apa yang kamu lihat ini, dia masih belum lagi memaparkan ketebalan garisan yang sebenar, yang mana yang kita akan set nanti. Walaupun kita set garisan itu tebal, tetapi di dalam paparan ini masih lagi tidak ditunjuk perbezaan ketebalan garisan itu. Okey, ketebalan garisan itu kamu akan lihat apabila kita telah pun mencetak lukisan itu tadi, ataupun kita lihat melalui print preview. Okey. Okey, apabila kita telah pun membuka layout 1 ini, langkah yang pertama, kita perlu padamkan lukisan yang kita tengok ni. Okey, viewport. Okey, viewport ni kita padam. Okey, klik dia. Kemudian tekan butang delete. Okey. Langkah yang seterusnya, okey. Langkah yang kedua, selepas kita buka view model layout 1 ini, kita akan pergi ke sini. Okey, klik dia. Kemudian kita akan pergi print. Kemudian kita akan pergi page setup. Okey, page setup manager. Kemudian kita klik butang modify. Okey, di bahagian printer ni kita akan pilih printer yang kita akan gunakan. Okey, sekarang ini saya hendak tukar ke Microsoft Print to PDF sahaja dahulu. Okey, kalau kamu hendak print ke printer yang lain, kamu boleh pilih printer yang mana yang kamu ada. Okey, sekarang ni saya tak ada printer, saya hanya mampu tukar ke Microsoft Print to PDF. Seterusnya, saya hendak tukar ke size A4. Okey, terpulang kalau kamu nak buat A3 ataupun A2, tetapi blok tajuk yang saya ada
ataupun title block yang saya telah hasilkan sebelum ini, size A4. Okey, sekarang plot scale. Okey, scale ataupun skala 1:1. Okey, 1 di atas ni untuk 1 mm. Okey, 1 unit mewakili 1 mm. Okey, drawing orientation, pastikan, tak kisahlah, saya hendak saya punya blok tajuk saya dalam bentuk landscape, jadi saya tetapkan sebagai landscape. Okey, close. Okey, jadi garisan yang tadi itu telah pun hilang. Okey, yang mana garisan putus-putus tadi itu adalah sempadan bagi lukisan tadi dicetak. Jika lukisan itu tadi di luar garisan putus-putus itu tadi, bila kita cetak, dia tak akan nampak. Okey, sebab tu kita perlu paste setup manager. Okey, langkah yang seterusnya, okey, adalah kita masukkan dahulu blok tajuk kita. Okey, caranya pergi ke insert blok. Okey, browse. Okey, cari kita punya blok tajuk. Okey, blok tajuk ini saya telah pun saya telah pun buat satu video yang mana kamu boleh rujuklah video saya yang sebelum ini di dalam YouTube. Okey, insert specify insertion point. Okey, yang mana kita kena klik pada bucu di atas ini. Okey, sebab saya buat titik rujukan saya pada bahagian penjuru kiri atas, jadi saya akan zoom menggunakan mouse wheel kita ke penjuru atas ini. Okey, bila kita tengok dia dah padan, jadi kita klik dia. Okey, kemudian kita zoom out balik guna roda mouse. Okey, sekarang ni kita punya blok tajuk ni dia dalam satu blok lah, ataupun dalam satu objek. Bila mana saya klik, dia terus highlight semua. Okey, makna kata saya tak boleh edit tulisan di dalam ini. Jadi untuk saya edit tulisan di dalam ini, okey, sebelum tu saya tekan butang escape untuk deselect benda ni. Okey, untuk punya select. Okey. Okey, langkah yang kedua, saya perlu ceraikan title block ini supaya kita dapat edit dia. Untuk ceraikan dia, kita guna arahan explode. Okey, dalam maksudnya meletup lah. Okey, EX PLODE, enter. Select object. Okey, pilih title block kita, klik pada mana-mana sahaja, klik dia, kemudian enter. Jadi bila kita tengok, kita telah pun boleh pilih setiap satu tulisan ini, yang mana bila saya double kliknya, okey, saya dapat edit tulisan ini. Okey, contoh nama projek kita. Okey, bongkar 3D 2, klik OK. Ini contoh lah. Okey, seterusnya, langkah seterusnya, kita ke layer properties manager ni. Okey, klik pada bahagian kiri ini. Okey, pada bahagian sini kita akan mengubah ketebalan garisan mengikut lakaran-lakaran yang ada nantilah. Contoh yang pertama, untuk title block, kita buat layer untuk title block. Kemudian kita akan buat
Okey, saya buat dulu layer untuk block. Okey, namakan dia block. BLOK. Kemudian warna dia hitam lah. Okey, dekat sini dia tunjuk white. Sebab apa? Sebab paparan saya kalau dalam AutoCAD warna putih dengan warna hitam ni dia sama saja. Okey. Line type continuous. Okey, line type continuous, jenis garisan saya. Okey, line weight kita ubah pergi yang paling tebal sekali lah. Paling tebal antara lukisan kita. Okey, kita letak 0.5. Okey. Kemudian saya akan tetapkan untuk layer untuk objek. Okey, layer untuk objek. Layer untuk objek masih lagi tidak perlu lah. Kita buat layer untuk dimension. Okey, color. Color kita pulang lah. Color merah ataupun biru ataupun magenta ni. Okey, line type masih sama, continuous. Kemudian line weight 0.18. Kemudian okey, yang seterusnya nanti kita akan ubah lah. Okey, saya pangkah dahulu. Okey, langkah seterusnya kita ubah kita punya title block ataupun blok tajuk ni dengan highlight dia. Klik pada bawah tadi dan klik atas. Okey, tekan layer control, klik pada blok. Okey, kita dah pun ubah dia. Okey, tengok keberkesanannya bila saya klik turn a layer on or off. Okey, kita off dia, dia hilang. Okey. Okey, masih lagi di layer control kosong ni. Okey, langkah seterusnya. Okey, kita akan masukkan lukisan kita dalam inilah. Okey, yang mana kita akan gunakan arahan. Okey, langkah seterusnya. Okey, ini langkah yang paling penting sekali yang kamu perlu ingat. Okey, arahannya ialah M V setup. SETUP. Okey, MV setup. Okey, kemudian enter M option. Okey, kita pilih create C. Okey, type C, enter. Kemudian enter option. Okey, kita create viewport. Okey, C sekali lagi, arahan C, enter. Kemudian kita akan pilih standard engineering. Okey, klik 2. Okey, arahan 2, enter. Okey, first corner of bounding area. Okey, kat mana kita nak hasilkannya? Okey, first corner sinilah. Jadi dia tak dapat detect, jadi kita hidupkan kita punya object snap ni. Okey, pilih end point dulu. Okey, klik pada end point sini, kemudian klik pada end point di bahagian sini. Okey, specify distance in viewport direction. Kita klik enter sajalah, enter. Okey, direction Y pun kita klik enter. Okey, dah jadi. Kemudian kita tekan escape. Okey, kita ada sekarang ni timbul 4 pandangan. Okey, langkah yang seterusnya. Kita akan masuk ke setiap lukisan yang dalam ni. Okey, double klik dia. Okey, double klik pada bahagian sini dulu. Kemudian kita akan ubah skala dia. Okey, ini bahagian
viewport punya toolbar. Okay, kita klik bahagian viewport scale control ni. Okay, kita try dulu 1, 2, kecil sangat. 1 pun kecil sangat. Okay, 2, 1 kecil sangat. 4, 1 cuba lagi. 8, 1 terlampau besar. Okay, 4, 1 lah. Okay, double klik. Okay, klik bawah saja, tak perlu double klik. Okay, semua buat 4, 1. Okay, ni 4, 1. 4, 1. Kemudian yang di atas 4, 1. Okay, nampak dia berubah jadi model space kan. Double klik di luar ataupun kita type PS paper space, enter. Okay, kita dah keluar daripada model space tadi. Okay, sekarang skala semuanya sama, iaitu 4, 1. Jadi kita ubah skala di sini, double klik dia. 4, 1 maksudnya dia pembesaran lah, dia dibesarkan. Okey, langkah seterusnya. Okey, sekarang ni dia line dalam bentuk wireframe. Jadi kita nak ubah dia supaya lukis garisan-garisan yang di dalam ni ada garisan terlindung dan garisan objek saja. Okey, double klik setiap satu ni ataupun kita masuk dalam model space. Okey, double klik model space. Kemudian guna arahan yang berikut, iaitu solid profile. Okey, SOL P ROF, enter. Select object. Okey, kita select semua ni, klik sini dan klik pada bahagian atas. Okey, enter. Display hidden profile line. Okey, yes, enter. Okey, project profile line onto a plane. Okey, enter. Kemudian enter sekali lagi. Dah. Kemudian kita ulang balik dekat bawah sini, klik bawah ni. Okey, enter supaya kita ulang balik arahan tadi. Enter, nampak tu. Okey, dia minta kita select objek, select balik. Okey, klik bawah dan klik atas. Enter, 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 enter. Okey, ulang balik dekat sini, klik sini, kemudian enter. Okey, klik pada bawah ni dan klik pada atas untuk select objek. Okey, enter, 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 enter. Klik juga pada atas ni. Okey, ulang balik, klik enter untuk ulang balik arahan solid profile. Enter. Okey, klik pada bawah ini, kemudian klik pada atas. Enter, 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 enter. Okey, double klik pada luar ataupun kita klik PS, arahan PS, enter. Okey, kita masih lagi okey, kita tak nampak perbezaan lagi. Sebab apa? Sebab kita perlu ke layer, properties, manager, klik dia. Okey, di sini ada nampak perbezaan dia. Okey, PH ni bukan Pakatan Rakyat lah, bukan Pakatan Harapan. PH adalah hidden line. PV ni object line. Okey, kita akan ubah PH dahulu. Okey, klik pada bahagian paling atas, kemudian tekan butang shift, kemudian klik PH paling bawah ni. Okey, dia akan pilih semua lah. Jadi kita ubah color, klik dia, kita akan pilih color merah. Kemudian line type dia, okey, sebabkan dia garisan tersembunyi. Okey, tekan load, cari hidden. Okey, hidden. Okey, kemudian klik bawah ni, klik OK. Kemudian line weight dia kita ubah sikit, ambil 0.2 ke. Okey. Okey, PV, klik pada atas ni, kemudian tekan butang shift. Okey, butang shift jangan lepas. Okey, klik pada bawah ni. Okey, line dia kali hitam lah.
Kemudian continuous sebab objek lain. Okey, line weight dia kita ubah 0.3. Okey. Okey dah. Angka. Kemudian kita masih tak nampak lagi sebab apa? Sebab kita masih hidupkan layer kosong ni. Okey, kita off dia. Okey, dah hilang garisan tadi. Okey. Kemudian kita zoom sikit dekat sini. Okey, ni pandangan isometrik. Nampak garisan dia ni rapat-rapat, betul tak? Besar kan? Jadi kalau kita nak ubah, bagi dia garis dia putus-putus lagi kecil, arahan dia ialah LT scale ataupun LTS. Enter. Okey, faktor dia kita cubalah 0.5. Enter. Okey dah. Kalau masih tak okey, kurangkan lagi 0.4 ke 0.1 ke. Okey, nampak tu garisan putus-putus menjadi lebih banyak. Okey, langkah yang terakhir iaitu kita masukkan dimension. Pastikan pergi ke layer kosong, pergi ke layer control ni, klik dimension. Kemudian klik pada dimension di atas ini. Kemudian kita klik dimension style. Okey, pastikan ISO lah. Kemudian modify. Okey, kita ambil titik. Okey, period. Dan pastikan semua dalam ISO standard lah. Okey, ISO standard. Bahagian teks ni. Okey, close. Okey, kita masukkan kita punya dimension. Okey, zoom sikit, tengok. Kita klik. Okey, ambil linear. Klik pada penjuru sini, pastikan kamu punya snap mode ni hidup lah, objek snap ni. Klik hujung sini ke hujung sini, hala ke atas. Okey dah. Untuk ulang balik arahan tadi, klik enter, klik hujung sini, kemudian kita ambil paling hujung bawah ni. Okey, enter. Okey, yang panjang ni tak perlulah sebab dia dalam condong. Okey, kemudian kita ambil ketinggian dia, klik enter balik untuk ulang balik arahan tadi, arahan dimension tadi. Okey, kemudian pada bahagian pandangan sini, klik enter, klik bawah ni dan klik enter lagi. Okey, kemudian klik lagi sekali enter. Dan enter sekali lagi. Okey, kemudian dimension untuk dia punya bulatan ni. Okey, ambil dimension diameter. Okey, enter untuk ulang balik arahan. Okey, seterusnya kita masukkan center mark untuk bulatan ni. Klik dia. Okey, enter untuk ulang balik arahan. Okey, dan dimension di sini pun kita perlu letak jugalah. Okey, dimension kita ambil align. Okey, klik pada atas ni, kemudian klik pada bawah sini, pilih 2.8. Okey, ulang balik semula, klik enter. Okey, pastikan tekan M1 atas ni, klik pada endpoint sini. Okey, dah.
Okey, seterusnya kita klik pada bahagian layer control, pergi ke block supaya kita dapat namakan setiap pandangan ini. Okey. Kemudian kita gunakan arahan copy. Klik pada sini. Enter. Ambil point mana-mana saja. Okey, matikan kita punya auto mode ni. Okay, klik pada bahagian atas ni, klik dia sekali, klik bawah ni sekali dan dekat sini sekali, kemudian enter. Okay, double klik. Okay, ubah nama dia. Okay, pandangan atas. Okay, untuk ubah kedudukan dia, okay, klik sekali, kemudian tekan pada kotak segi empat ni. Okay, supaya dia center sikit lah. Okay, klik sekali. Kemudian double klik bawah ni. Okay, kita tekan escape dulu sebab kita terselect dua garis sekali kan. Escape. Okay, double klik semula bawah ni. Okay, pandangan hadapan. Klik OK. Okay, zoom sikit. Double klik dia. Highlight, padam. Pandangan sisi. OK. Okay, dah pun selesai. OK, yang terakhir sekali, kalau kamu nak buat garisan tengah pun boleh juga. Okay, ubah dulu layer dimension. Ok, sini sepatutnya ada garisan tengah. Ok, garisan tengah ni dia agak sulit sedikit. Ok, contohnya saya buat line sini. Line, klik line. Ok, klik pada midpoint sini ke endpoint sini, kemudian tekan enter. Kemudian saya buat circle, klik pada midpoint dan kita lebihkan sedikit lah. Ok, klik. Kemudian kita guna arahan extend. Ok, extend. Select object. Ok, select object ni. Ok, tak pun kita enter dahulu. Kemudian kita klik objek ni sekali, klik sekali lagi, enter. Kemudian kita delete dulu yang bulat tadi, erase. Ok, klik bulat tadi, enter. Ok, garisan ni dia tak berubah jadi garisan center lagi sebab kita belum lagi create layer center. Ok, layer properties manager, new layer. Ok, namakan dia center. Kemudian tekan line type ni, load, cari center. Ok, klik center ni. Ok, ok, klik pada garisan tadi. Kemudian pilih ke layer control, cari center tadi. Ok lah, enter. Tak perlu enter lah, nak sikit. Kenapa dia tak berubah lagi? Sebab sebab kita belum. Ok, dah ubah tadi. Ok, sebab apa dia tak nampak garisan center? Sebab kita perlu setting LTS ni. LTS, enter. Ok, 0.2 contoh. Masih lagi belum nampak. Ok, ubah lagi LTS, enter. 0.1. Ok, baru nampak perbezaan dia. Ok, sekarang ni kita copy ya. Ok, arahan copy. Klik line center ni, enter. Kemudian kita ambil point sini, kemudian klik pada sini. Ok, enter. Begitu juga dengan bahagian sini. Ok, kita copy balik. Copy, klik dia,
Okey, pilih garisan tadi, enter, klik pada midpoint sini, kemudian kita zoom out dan zoom in, klik pada sini, enter. Okey, dah pun selesai. Jadi kita klik sini, kemudian tekan print dan plot. Okey, contoh kita preview. Okey, bila kita print macam ni lah. Okey, apakah semula. Okey, tekan OK untuk print. Okey, ni saya print to PDF. Okey, namakan dia latihan 2 3D. Save. Okey, kemudian yang ni pun kita save. Okey, tekan butang save ataupun save as. Okey, namakan dia. Okey, memang dah ada lah. Okey, dah save. Okey, mana hasil kita tadi? Okey, yang ini hasil kita tadi. Okey. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Harap fahamlah. Okey, supaya kamu dapat lakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.